Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi alhamdulillah dalam program kita, program anjuran oleh Coach Allen dengan Coach Asriah. Terima kasih sekali lagi, jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi menjemput saya sekali lagi. Alhamdulillah untuk kita berdoa sama-sama, kita belajar tadabbur daripada ayat-ayat yang berkisarkan doa oleh para nabi, orang-orang paling orang solihin, orang-orang yang Allah iktiraf doa mereka. Sama ada mereka ni nabi ataupun mereka ni orang-orang beriman, orang yang mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak sebenarnya doa dalam Al-Quran ni, doanya ringkas tapi padat, maksudnya sampai. Dia kalau kita kaji, dia membuka hati kita, kita faham kenapa Allah SWT ajarkan doa ini melalui lisan-lisan orang yang telah pun mengamalkannya. This is to show that, untuk tunjuk bahawa benda ni praktikal. Maksudnya telah pun diuji berkesanan dia. Itu dia. Maksudnya it's not just a theory, tetapi telah diguna oleh orang-orang terdahulu, maka Allah telah makbulkan. Mengapa tidak Allah makbulkan kita? Sebab tidak ada bezanya mereka dengan kita, hanya manusia, tetapi yang beza adalah amal. Mereka yakin mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mereka yakin Allah akan mengabulkan doa mereka dengan cara yang layak bagi Allah SWT, dengan ilmu yang ada pada Allah SWT. Baik, apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT? Saya doakan moga kita semua berada dalam keadaan yang sihat, sentiasa ditingkatkan keimanan, sentiasa Allah melindungi dan merahmati kita semua. Baik, tanpa kita melengahkan masa, tanpa kita membuang masa, kita terus kepada perbincangan kita hari ini. Seperti mana Coach Allen bagi tahu kita awal-awal tadi dengan mukadimah tadi, bahawa kita akan bincangkan berkenaan dengan doa seorang nabi yang sangat mulia, iaitu Nabi Yunus alaihissalam. Di mana Nabi Muhammad SAW sendiri menyatakan berkenaan baginda dalam hadis. InsyaAllah nanti kita bincangkan berkenaan perkara tersebut. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT, kenapa kita bawakan doa Nabi Yunus ini, ataupun setengah mengatakan zikir ataupun istighfar Nabi ini, ataupun kita katakan tasbih Nabi Yunus alaihissalam ni, kenapa kita bawakan? Sebab kita nak tunjukkan bahawa walaupun sesoleh mana pun insan itu, tetaplah dia akan melakukan kesilapan. Sebab kalau dah namanya manusia, maka dia tetap manusia. Jadi ini yang menarik. Maksudnya dalam Al-Quran ni bukan nak ajar kita jadi malaikat. Allah kata kekal kamu sebagai manusia, tetapi jadilah kamu manusia yang sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya saya suka. Saya kata bila kita dah start mula kaji Al-Quran ni, kita dapat lihat bahawa Allah paparkan manusia-manusia yang dekat dengan Allah SWT, tetapi tidak membuang sifat manusia itu. Itu yang kita menarik. Maksudnya bila kita baca Al-Quran, ya, aku boleh buat macam ni. Kalau tak sampai tahap mereka pun, at least aku still boleh ikut lagi Quran ni, sebab yang bawa Al-Quran ni juga manusia. Ada sakitnya, ada kecewanya, ada sedihnya. Ada fizikalnya boleh dilukai, hatinya boleh dilukai. Jadi dia tetap orang manusia biasa yang tidak akan terlekang daripada melakukan kesalahan dan kesilapan. Cumanya kita kena faham, apabila kita berkait dengan para nabi dan rasul, kesilapan yang mereka lakukan tidak ada kaitan langsung dengan risalah dan wahyu. Yang tu takkan silap. Yang tu Allah jaga. Yang tu bab wahyu, bab berkenaan dengan risalah, yang itu kita yakin bahawa Allah takkan silapkan yang tu. Yang silap tu Nabi, kalau Nabi SAW sendiri bila dia semayang, dia terlupa rakaat manusia. Yang tu tak ada masalah. Tapi terlupa, tadi Iqra ke apa tu kan? Yang tu tak berlaku. Yang tu memang Nabi akan tetap ingat, sebab Allah dah jaga. Minggu lepas kita dah bincangkan, sebab tu Allah kata, aku yang turunkan, maka aku yang akan jaga.
letak kat dalam dada Muhammad, jangan risau. Yang tu bab tu memang takkan buat silap. Tapi bab dunia, bab pemerintahan, bab berkaitan dengan perniagaan misalnya, yang itu Nabi ada terbuka kepada kesilapan sebab manusia tetap manusia. Yang itu. Jadi kita dapat lihat bahawa kalau macam tu, maksudnya Al-Quran ni bukanlah sesuatu yang luar biasa sampai kita tak boleh. Dia luar biasa tapi sampai mustahil kita tak boleh baca, tak ada. Orang kata tu Nabi boleh lah. Kan orang selalu buat alasan macam tu. Tapi yang Umar tu macam mana pula? Sahabat macam mana pula? Sedangkan mereka tak ada mukjizat. Mereka tidak maksum. Tetapi mereka masih boleh ikut Rasulullah SAW. Maka kita pilih doa ni sebab apa? Sebab kita tahu bahawa sesoleh mana pun, sebaik mana pun manusia itu, dia tetap terbuka kepada kesilapan dan Allah tetap akan sudi menerima doa ataupun taubat hamba-hamba dia yang mengaku kesilapan dia. Sebab hakikatnya macam awal-awal lagi, kenapa dalam doa ni berkata berkenaan dengan zalim? Apa maksud zalim? Kita tahu zalim tu pukul orang, seksa orang, apa semua kan. Zalim, bila masa pula aku pukul diri aku sendiri? Kita kata macam tu. Tetapi hakikatnya manusia itu sendiri dia sentiasa zalim. Itu maksudnya dia mengurangkan hak. So apa hak dia? Kadang-kadang kita kurangkan hak Allah. Kadang-kadang kita mengurangkan hak kita sendiri untuk mendapat syurga tertinggi Allah SWT. Sedangkan masa yang ada itu sepatutnya kita gunakan betul-betul supaya kita boleh dapat syurga Firdaus tu. Tetapi kalau kita lambat sikit, buat lambat sikit, semayang boleh buat sikit, mungkin kita dapat syurga tapi dapat syurga yang rendah. So dah zalim dah kat diri kita. Besok kita tengok termenung, teringin pula syurga orang lain. Tapi of course lah, bila kita dah ada syurga tu, nikmat itu lebih besar lah daripada apa yang ada di dunia. Tetapi Nabi tak ajar kata cukup lah, syurga pun jadilah. Nabi tak ajar itu. Nabi suruh kita aim high. Aim yang paling tinggi iaitu syurga Firdaus. Dan Allah akan bagilah mana yang manusia itu akan bersama siapa yang dia sayang kan. Dan kalau kita nak bersama Rasulullah, maka kita akan bersama Rasulullah lah di syurga Firdaus dengan cara yang layak, yang Allah sendiri yang kita tak dapat imagine sebab tak ada siapa pernah sampai. Maka insya-Allah kita yakin sahaja bahawa kita akan diberi syurga Firdaus tu jika kita menghendaki dia. Jadi kalau manusia itu sempurna, kalau dia tak buat silap, kalau dia tak buat salah, dia tak sedih, maka dia bukan manusia. Title dia beza, title dia malah malaikat. Sebab tu kalau malaikat tanya kenapa nak buat juga satu makhluk nanti yang akan buat kerosakan. Bukan sekadar buat kerosakan, dia akan menumpahkan darah. Sebab malaikat rasa pelik. Jadi Allah SWT dah ada satu makhluk yang nama dia malaikat. Ini spesies malaikat yang tidak akan buat silap, tidak ada emosi, tidak ada kata tidak ada nafsu. Tetapi dia hanya apa saja sekitar apa, kalau dia marah ke apa pun, semua sekitarnya kerana Allah SWT. Itu malaikat. Tetapi kalau manusia ni dia ada emosi, dia ada macam-macam, dia perasaan, sakit boleh diceritakan. Dan Allah nak tunjuk makhluk yang ada banyak kelemahan ni pun sebenarnya dia ada keistimewaan. Dia akan membela bermati-matian untuk agama Allah SWT. Akan ada yang sentiasa sebab dia lemah, maka dia bergantung sepenuhnya kepada Allah SWT. Ada juga kadang-kadang dia memang menentang Allah, tapi bila diuji dengan musibah, dia kembali kepada Allah SWT untuk mengakui kelemahan diri dia. Itu yang menariknya apabila kita baca Al-Quran. Sebab tu kita lihat, kalau kita baca Al-Quran selalu kita lihat ada cerita berkenaan dengan siapa? Berkenaan dengan Maryam misalnya. Maryam ini ibu kepada Nabi Isa. Saat dia melahirkan, dia keluar satu perkataan. Kalau kita lihat dalam Quran tu, dia keluar satu perkataan, andainya seolah-olah perkataan tu bunyi, alangkah baiknya kalau aku ni tidak dilahirkan lah, kalau macam tu. So ulama bincang panjang cuba untuk mempertahankan kita kata wanita yang suci ini daripada segi kenapa satu wanita yang salihah cakap macam ni. So banyaklah alasan-alasan yang kadang-kadang kita baca yang kata diada-adakan pun ada juga sebab nak mempertahankan. Jadi saya buat simple je sebenarnya, saya katakan bahawa manusia tetap manusia. Sakit bersalin. Siapa pernah tengok isteri bersalin? Saya 2 kali tengok isteri bersalin. Kadang-kadang tak nak masuk tapi doktor paksa masuk, nurse paksa masuk, terpaksa pergi juga. Kita rasa insaf. Itu orang bersalin. Itu kita tengok. Orang kata berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Jadi kita jangan cerita bab Maryam sedang melahirkan anak ni, sakit melahirkan anak, tak ada family lagi, tak ada siapa lagi. Tak ada siapa pun bersama dia, nurse tak ada, apa tak ada, yang ada cuma Allah SWT, yang ada cuma malaikat sahaja. Jadi kita dapat lihat bahawa Allah kata apa yang terlepas tu Allah tak hukum. Sebab rahmat Allah SWT. Apa dalam hati, selagi mana tak buat, Allah tak hukum. Apa terlepas takap, sekali-sekala terlepas. Kalau dah berkali-kali tu bukan terlepas. Itu melepas orang kata. Itu sahaja tu. Tapi kalau sekali-sekala, orang kata tak ada masalah.
ampunkan. Tapi kena lihat apa? Kena lihat bukan kebiasaan. Sebab kalau dah nama manusia, mesti buat silap. Okey. Jadi kenapa Allah buat manusia macam ni? Macam kita kata tadi, sebab apa? Antara reason dia supaya kita boleh ikut. Kalau Nabi datang daripada kalangan malaikat, kalau Nabi dia betul-betul perfect, langsung tak buat silap, maka kita tak boleh nak ikut. Malaikat turun, Jibril turun, jadi kata Jibril turun, aku ni Rasul. Tak ada perantaraan, aku bagi sendiri. Dia makan pun tidak, minum pun tidak, berpasangan pun tidak. Kita pun pening. Puasa tak buka-buka. Semayang tak berhenti-henti. Kita berkata, bila nak apa imam ni? Imam baca 20 rakaat pun kita dah bergaduh dah. Satu melayar dah bergaduh. Sebab apa? Lama tak lama macam ni. Lamanya tarawih. Yang ini kalau malaikat jadi kita punya imam, Allahu Akbar, ramailah yang keluar daripada agama ni. Sebab apa? Sebab tak sanggup nak bawa. So Allah datangkan malaikat, Allah datangkan manusia. Dalam bentuk manusia, ada kesedihan supaya kita boleh ikut. Supaya kita boleh rasa bahawa agama ni bukanlah berat sangat. Sebab apa? Pada Nabi juga melalui apa yang kita rasa. Dari segi fizikal sama. Dari segi perasaan mereka merasai apa yang kita rasa. Bahkan lebih tough lagi daripada yang kita lalui. Lagi getir daripada ujian yang paling berat ialah pada Nabi, pada Sadiqin, pada syuhada. Baik. Jadi bila ada kelemahan ni, maka kita boleh ikut. Sebab apa? Sebab bila kita ikut, barulah kita rasa agama ni bukanlah satu agama yang luar biasa, yang kata tak boleh nak ikut. Luar biasa sangat sampai kita kata ini tak mustahil ni. Agama apa macam ni? Sedap. Allah turunkan satu agama yang realistik, syariat dia kalau rasa lemah, letih, tak boleh berdiri semayang, boleh duduk. Semua ada rusah, ada apa? Ada dia kelemahan dia yang Allah raikan dan Allah permudahkan. Dan dalam masa yang sama, apabila satu orang soleh pun, satu orang beriman pun, kadang-kadang dia buat silap juga. Tiba-tiba dah lama tak jumpa kawan lama kan, jumpa kawan lama, lupa pula yang dah jadi ustaz dah lupa. Sebab apa? Kawan ajak kita tengok wayang ke apa, lupa. Tinggal maghrib ke, ataupun kalau tak tinggal maghrib pun lambat maghrib kan. Dan nak masuk isyak ke, begitu. Atau ada jamak sekali ke. Sebab apa? Sebab terlupa. Manusia itu dia lupa. Sebab tu manusia itu sendiri dari perkataan anas tu sendiri daripada perkataan lupa. Kadang-kadang ada perasaan marah. Kalau kita lihat pada doa Nabi Yunus ni sendiri, Nabi Yunus ini cerita ada kisah dia kisah dia bermula macam mana dia boleh ada dalam perut ikan tu sebab apa? Sebab dia marah. Dia marah kat siapa? Dia marah dekat kaum dia. Ada tak nabi lain yang pernah marah? Ada. Nabi lain yang pernah marah, Nabi Musa alaihissalam. Dia lihat kaum dia buat apa, sembah berhala. Dia dapat Sorry Ustaz, termute tadi. Okey, kita tak masalah. Jadi kalau kita lihat bahawa ada satu nabi yang pun dia pernah marah, iaitu Nabi Musa alaihissalam. Bila Nabi Musa alaihissalam dia balik, dia lihat kepada apa tu dia punya kaum tu sembah berhala, dia baling kitab Taurat dia. Imagine kita marah anak tak semayang, kita baling Quran. Boleh jadi isu besar tu, viral tu. Baling Al-Quran. Dia ni baling kitab yang datang daripada Allah SWT. Maksudnya Allah maafkan suatu benda yang tidak disengajakan. Dan marah Nabi Musa tu pula juga kerana Allah SWT. Tidak menidakkan langsung sifat kemanusiaan yang ada pada para Nabi. Menunjukkan agama ni boleh diikuti. Itu je Allah nak tunjuk. Antara pengajaran yang kita boleh dapat. So apabila manusia bertanya kepada Rasulullah berkenaan Nabi Yunus ni, sebab orang tengok macam mana Nabi Yunus boleh, kalau kita kata culah lah. Kalau bahasa orang kampung saya culah ni maksudnya dia cuba lari daripada ponteng kerja, lari dari kerja, tugas. It's a big task. Tiba-tiba kau boleh lari macam tu saja. Sebab apa marah ni pasal. Bayangkan orang bagi kita tugas kepimpinan, dia kita jadi satu Perdana Menteri ke apa, lari, hilang macam tu. Dia letak jawatan lah kata macam tu. Satu benda yang besar. Bukanlah dosa yang kata, kalau kita kata maksiat. Ini bukan maksiat. Tetapi lebih kepada orang kata emosi. Orang duk ni kalau dah kau tak nak terima sangat, tak apalah. Kau tunggu je lah azab Allah SWT. Sebab dia rasa Allah tu di sebelah dia. Memang azab tu datang. Azab tu datang. Sungguh azab tu datang kepada kaum dia. Cumanya cerita dia lain lah. Dekat-dekat nak turun tu, dia punya kaum dia beriman pada Allah SWT. Maka Allah angkat. Sebab azab tu dia ada dua. Satu azab peringatan, satu azab yang lastnya. Azab yang memang betul-betul untuk hukuman. So dia yang datang pada dia tu azab nak bagi tahu dulu. Kalau kau rasa degil, maka kau akan kena azab ni. Maka mereka sempat bertaubat dan mereka benar-benar bertaubat. Dalam itu dalam surah Yunus ada diceritakan perkara tersebut. Tapi menariknya bahawa Allah nak bagi tahu bahawa Nabi Yunus ni marah
Tetapi mungkin orang kata tanya-tanya, ada ke Nabi macam ni? So mungkin orang akan bandingkan Rasulullah tak buat macam ni apa semua. So apa yang Rasulullah cakap daripada Nabi SAW kata, bila orang tanya dia pasal Nabi Yunus, dia kata tiada siapa pun patut kata aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Itu Nabi kata. Mana kita pula kalau tengok orang buat silap, nak pula kalau orang buat orang yang bawa agama buat silap, habis hai-hai. Yang tak pergi masjid ke, yang pergi masjid ke, semua sepakat nak kata menjatuhkan dia. Padahal kesilapan itu adalah kesilapan sebab dia manusia. Jangan anggap yang sedang bercakap ni lebih baik daripada yang mendengar. Yang bercakap ni cuma bercakap, cuma menyampaikan sebab Nabi suruh sampaikan, maka kita sampaikan. Tetapi apa sebenarnya manusia tetap manusia. Jadi sebab tu Nabi kata tak siapa patut kata aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Bahkan ada satu hadis riwayat Bukhari juga, tadi riwayat Bukhari yang bermaksud siapa kata aku lebih baik daripada Jonah bin Matta ni, maknanya Yunus bin Matta ni, maka dia telah berdusta. Hadis riwayat Bukhari. Nabi marah. Bandingkan dari segi kenabian. Maksudnya dari segi kenabian, of course, Nabi nak ada pangkat yang berbeza lah. Dia Nabi akhir zaman. Tapi nak banding, oh ni bukan Nabi, ni Nabi. Ni Nabi yang tak layak jadi Nabi. Yang tu tak boleh langsung. Kalau kamu cakap macam tu, maknanya kamu telah berdusta. Sebab seorang Nabi tetap mulia. Allah kata dalam Quran, bila Allah cerita pasal Nabi Yunus ni, Allah kata dia orang yang beriman. Yang itu kita kena tengok betul-betul lah. Baik tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kan tanpa kita lengah bermasa lagi, kita buang masa, kita terus kepada doa Nabi Yunus AS ni, di mana Allah SWT sebutkan kisah baginda ni pada ayat yang ke-87 daripada surah ke-21, iaitu surah Al-Anbiya, di mana Allah kata wazannuni izzahaba mughadiban. Allah kata wazannuni izzahaba mughadiban, dan apabila Nun ni dia pergi dalam keadaan mughadiban, dalam keadaan yang marah. Fazanna allan naqdira alaihi alaihi. Dia menyangka bahawa Allah takkan apa-apakan dia lah. Maksudnya Allah takkan ambil tindakan terhadap dia. Maksudnya betul lah tindakannya Allah bersama dia sebab dia tinggalkan orang yang kafir lah, kufur lah, sebab tak ikut Nabi SAW, tak ikut Nabi Yunus AS. Maka apa yang berlaku menyebabkan akhirnya dia masuk dalam perut ikan tu. Fanada fi zulumat, maka dia menyeru. Bila kata nada, maksudnya dia seru dengan suara yang kuat sepatutnya lah. Bukan bermakna Nabi Yunus ni menyeru dengan suara kuat, tidak. Mustahil, buat apa dia nak seru kuat-kuat? Mana orang dengar pun. Buang masa saja. Tetapi bila Allah mengatakan nada, maksudnya dia menyeru Allah sungguh-sungguh. Hati dan perasaan dia meronta-ronta, nak betul Allah dengar apa yang dia kata. Sama seperti Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dia menyeru Allah SWT, nada ni menyeru, tapi dia menyeru dengan suara yang lembut. Dalam keheningan malam, dalam laut pula tu, dalam perut ikan paus tu, 3 kegelapan dia datang. Nabi Yunus. Kalau Mufassirin dia kata dalam kegelapan malam, dalam kegelapan perut ikan tu, dan dalam keadaan gelapnya laut tu. Dalam 3 kegelapan tu. Apa yang Allah nak tunjukkan? Zaman kita ni, kita kalau minta kat Allah, kita tulis kat Facebook. Hanya kepada Allah lah aku mengadu segala keluh kesahku. Sebenarnya kalau dia ada 500 follower, kalau dia ada 5,000 follower, 5,000 dah dengar keluh kesah dia. Dia tidak mengadu kepada Allah SWT semata-mata, dia telah mengadu kepada orang lain juga. Tapi tidak seperti Nabi Yunus AS ni, dia dalam kegelapan malam, dalam kegelapan perut ikan tu, dalam kegelapan laut tu, maka dia menyeru Allah dan Allah dengar seruan dia. Yang tu. Maksudnya tak perlu kita cerita kat orang pun. Kalau tak perlu cerita, kalau bila tak perlu cerita, kita just cerita kat Allah, Allah dengar. Walaupun Allah tak tahu. So Allah nak tunjuk sebenarnya dalam kisah ni. La ilaha illa anta. Apa dia kata? Sesungguhnya apa dia kata apa? La ilaha illa ant. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan melainkan engkau. Subhanaka inni, maha suci engkau. Inni, sesungguhnya aku, kuntu adalah telah minaz zalimin, dari perkalangan orang yang menzalim, dari perkalangan orang-orang yang zalim. Jadi kita lihat bahawa macam mana seorang nabi ni, dia tinggalkan kaum dia tinggalkan kerja dia sangka bahawa Allah tidak akan sulitkan dia, maka dia akhirnya masuk dalam perut ikan tu dan dia doa dalam keadaan sangat gelap. Dan kita katakan dia gelap perut ikan, gelap dalam laut dan gelap pada waktu malam. Itu mufassirin dia tafsirkan macam tu. Maksudnya Allah dengar.
Walaupun dalam keadaan kita seorang-seorang kat rumah, orang semua dah tidur, dalam keadaan orang pun semua dah tak tahu apa masalah kita. Orang ingat di luar, orang tengok kita senyum, dalam hati kita menangis. Tapi Allah tahu. Allah tahu. Yang itu kita kena, sebab seperti mana Allah ambil syakna Nabi Yunus AS. Kalau nak hukum, sebetulnya Nabi Yunus ni layak dihukum lah kalau kita katakan, sebab dia dah tinggalkan kerja dia. Tetapi kenapa Allah bantu juga Nabi Yunus ni? Sebab dia orang yang beriman. Baik. Nabi ni dia apa? Nabi Yunus alaihissalam ni dalam keadaan seorang diri ni, dalam keadaan dia tidak ada apa yang dia nak, melainkan dia nak berintih kepada Allah SWT. Dia kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa Allah kata? Fastajabna lahu. Ayat seterusnya. Maka Allah makbulkan. Allah jawab doa dia ni. Wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Apa kata Allah? Allah kata, Allah berfirman, Allah selamatkan dia. Kenapa Allah selamatkan dia? Allah hilangkan dia daripada kegelisahan, Allah hilangkan dia daripada kesedihan, kerisauan. Tuan-tuan, kalaulah Nabi Yunus dia hidup zaman kita pun, kalau dia duduk dalam perut ikan tu, agak-agak boleh dapat internet ke? Tak dapat coverage kalau duduk dalam perut ikan tu. So nak hubungi orang pun susah, nak telefon orang. Katalah dia ada handphone bersama dia pun, dia tak boleh nak hubungi orang sebab dia dah ada dia tidak berada dalam coverage tu, dalam perut ikan tu. Jadi tak ada siapa boleh bantu dia. Tetapi Allah dengar, Allah bantu, dan itulah Allah kata, dan begitulah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nampak? Allah SWT tak label dia sebagai orang pendahaka, Allah tak label dia sebagai orang jahat, Allah tak label dia sebagai orang yang culas dan sebagainya. Allah kata dia orang yang beriman. So orang beriman maksudnya boleh buat silap tak? Yes, boleh buat silap. Manusia menghukum, Allah menilai. Ada beza, hukum nilai lain. Manusia menghukum, Allah menilai, Allah menghisap. Siapa yang patut dimaafkan, siapa yang patut dibebaskan, siapa yang patut dia benar-benar patut dihukum dengan api neraka dan sebagainya. Sebab tu awal-awal Nabi Yunus ni kata dia mengakui kelemahan diri, dia mengakui kesilapan diri. Tak sepatutnya aku buat macam ni. Tak patutnya kalau dia pun nak marah pun balik rumah kejap tidur, lepas tu esok samahlah balik. Dakwahlah balik. Tapi dia terus tinggalkan saja. Have a break kejap, berhenti kejap, tak ada masalah. Dalam berdakwah, dalam buat apa-apa kita relax sekejap, balik kita tidur, kita semayang minta kekuatan. Tapi apa yang Nabi Yunus buat, dia tinggalkan terus kampung dia, seolah-olah dia nak katakan bahawa orang ni tak ada harapan dah. Yang itu tidak ada pada Allah SWT. Selagi mana manusia itu mahu kembali, maka dia kembali seperti manalah Allah terima kaum Nabi Yunus dan Allah terima Nabi mereka itu sendiri, iaitu Nabi Yunus alaihissalam. Dan kemudian Allah cerita dalam surah As-Saffat bahawa lepas tu dia dapat banyak betul kaum. Bahkan dia kata dia turun, Nabi Yunus ni ada setengah mufassirin kata dia turun kepada 2 kaum. Bukan satu kaum saja. Dia turun kepada bangsa lain. Dia bukan Bani Israel, ada setengah mengatakan dia bukan Bani Israel tapi dia turun kepada Bani Israel juga. Ada yang mengatakan macam tu kalau tak silap. Jadi kita lihat bahawa macam mana boleh masuk dalam perut ni, sebab apa? Dia pergi tinggal dia naik kapal. Bila dia naik kapal, orang duk undi. Orang tak nak turunkan Nabi Yunus sebab orang tahu Nabi Yunus orang soleh. Sebab nampak macam orang soleh, dia nak keluar daripada negeri dia. Duk undi sampai 3 kali, Nabi Yunus pun tahu ini memang Allah saja nak hukum aku. Keluar nama dia je. Lah dia volunteer untuk terjun dalam laut tu sebagai hukuman. Dia pun tak tahu apa jadi, mungkin mati ke apa, dia pun tak tahu. Sebab Allah pun tak bagi tahu apa akan jadi kat dia. Maka Allah selamatkan dia, Allah letakkan dia dalam penjara lah, kita kata penjara. Allah letakkan dia dalam perut ikan. Perut ikan apa? Allahualam, ikan paus ke apa tak tahu. Tapi Allah panggil dia Nun lah. Allah panggil. Kalau ingat setengah terjemahan Mak Saleh dia tulis the man of the fish. Dan Yusuf Ali tak tulis. Tapi dalam terjemahan lain ada dia tulis the man of the fish. Namely Yunus. Dia people of ikan lah. Ni orang ikan lah ni. Allah macam seolah-olah berjenaka tau. Macam cembung lah. Ni orang ikan lah ni. Dia lari, dia masuk dalam perut ikan. Macam tu kita katakan. Maksudnya Allah SWT ini tidak menganggap bahawa Nabi Yunus ni pendahaka atau orang yang curang. Tapi Allah kata dia adalah orang yang beriman. Maka ini sebenarnya sebagai apa? Sebagai semangat untuk kita. Semangat kita untuk kita pelajari. Macam kenapa doa ini sangat berkesan. Kenapa doa ini diterima oleh Allah SWT. Itu persoalan yang sebenarnya kita nak belajar hari ini insya-Allah. Pertama, dia ada pengakuan tauhid. Dia kata apa? La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan melainkan engkau. La ilaha illa anta. Kita
susah, anak tak tidur malam, letak benang kuning. Pergi minta kat Tok Bomo. Kalau zaman saya kecil-kecil tu siap asap lagi benang tu. Ni ikat kat budak. Syirik kat Allah SWT. Orang kafir, Quraisy, Arab musyrikin, apabila dia kat luar lawan Nabi semua. Tapi apabila dia dekat atas kapal, terhoyang-hayang, dia tak minta dah kat Lata Uzza. Dia minta kat Allah direct. Sebab dia tahu Lata Uzza tak boleh tolong dia. Bila dia turun kat ni pun dia sembah Lata Uzza balik. Tetapi bila dia dalam keadaan getir, dia tak sentuh langsung dah berhala. Tapi kita malang dalam keadaan kita ni tersekat dalam kita sesat dalam hutan misalnya. Manusia bila sesat dalam hutan, dia kata, "Tok, Nek, tumpang lalu dulu. Cucu tumpang lalu." Sejak bila pula jin jadi kita punya nenek moyang ni? Kita pun dah jadi. Sedangkan jin ni kerja dia first lagi dia menyesatkan cucu kita punya moyang Nabi Adam AS. Tiba-tiba kita pula mengaku cucu dia. Jadi dalam keadaan kita kesempitan, siapa kita ingat? Dalam keadaan kita kesempitan, kita ingat makhluk lain. Kita kata hutan tu mistik dan sebagainya. Ya, sebab ada makhluk lain. Tapi sepatutnya siapa yang kita kena ingat? Siapa yang ada di mana-mana? Siapa yang sentiasa melihat? Kemana saja kita pergi tetap ada Allah SWT, dan Allah itu lebih dekat daripada dua urat di leher kita. So tengok Nabi Yunus AS. Tak ada tiba-tiba dibuat ritual ke apa kat dalam tu kan. Woi, keluarlah. Wahai ikan paus, wahai penunggu. Wahai apa-apa, wahai Tok Nek, keluarkanlah cucu bersalah. Dia tak cakap macam tu kat ikan paus tu. Dia sebut Allah. Malaikat pun dia tak mention. Ya Jibril, kenapa ni Jibril? Dia kata la ilaha illa anta. Padahal mereka rapat dengan malaikat. Pada Nabi semua macam tu. Wahyu turun kat siapa? Siapa turunkan? Jibril turunkan. Tapi siapa yang dia seru? Dia seru Allah. Dalam kegelapan malam kita bangun tahajud semua. Tak payah nak kita cerita siapa-siapa. Kita seru Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tak syirik Allah, dia mengakui keesaan Allah, dia tidak buat sesuatu yang mensyirikkan Allah SWT, dan paling penting apabila dia kata pengakuan tauhid ini bermaksud dia tahu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang boleh keluarkan dia. Ya, dalam banyak-banyak keadaan kita boleh minta manusia tolong lagi, dalam keadaan yang manusia boleh tolong. Tapi ada keadaan yang memang manusia pun tak mau tolong dah. Ada keadaan manusia tak boleh tolong, kalau dia nak pun tak boleh dah. Maka ketika itu kita tahu bahawa masa itulah situasi itu kita dapat tahu bahawa Allah lah sebenarnya lah penolong kita. Kan kita dah belajar minggu lepas, kita hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Ada situasi yang memang manusia tak boleh tolong langsung. Jadi kita dapat lihat bahawa kemudian apa dia buat lagi? La ilaha illa anta subhanaka inni. Maha suci engkau. Subhanak. Bila kata subhanak, pertama dia tak syirikkan Allah, betul. Kita dah sama juga dengan la ilaha illallah, tak syirikkan Allah. Pertama, dan dia sucikan Allah daripada apa? Daripada sebarang kelemahan. Kadang-kadang manusia kata, aku tak boleh buat. Soal aku tak boleh buat tu tak ada masalah. Soal kadang-kadang bila kita kata tak boleh buat, seolah-olah kita menidakkan Allah tu mampu nak tolong kita. Itu problem dia. Kita ingat kita kata, aku tak boleh buat apa dah, semua habis dah. Tapi masalahnya kita tahu ada yang boleh buat. Siapa yang boleh buat? Ada satu zat yang sangat berkuasa, iaitu Allah SWT. Dia boleh bantu kita. So minta kat dia, dia akan jadi jalan, bagi jalan keluar. Itu dengan syarat dia, sucikan dia daripada sebarang kesyirikan, sucikan dia daripada sebarang kelemahan, sucikan dia daripada sebarang apa rasa ragu-ragu pun kena sucikan. Kita start ragu-ragu, Allah kata, Nabi kata, Allah itu dia, aku ini mengikut sangkaan hamba aku. Allah akan ikut. Kita rasa Allah macam tu lah. Sebab apa? Sebab kita tidak yakin kepada Allah. Allah tak suka macam tu. Allah suka dia diagung-agungkan. Allah suka kita rasa positif. Kita kata, Allah boleh tolong aku ni. Selagi mana apa kita buat tu betul, Allah pasti akan tolong aku. Maka kita berusaha dan kita berikhtiar, kita berdoa. Kadang-kadang kita kata ikhtiar, usaha, doa, tawakal. Sebenarnya doa tu sebenarnya awal-awal lagi dah. Sebab niat kita pun doa dah. Daripada awal lagi sebenarnya kita kena minta ke Allah SWT supaya tetapkan jalan. Takdir, kita katakan takdir tu banyak kan? Takdir yang kita pilih tu betul. Supaya kita tak waste time buat benda lain. Sebab tu bulan Ramadan tu kata-kata Lailatul Qadar tu antaranya adalah Allah perbarui takdir-takdir tu. Tapi panjanglah kisah dia. Ada kata takdir yang macam ni, takdir yang macam ni. Tapi ini bukan perbincangan di sini. Tapi basically dia Allah akan bagi kita takdir yang baik jika kita minta takdir yang baik itulah. Baik. Kemudian kita lihat bahawa kemudian dia bukan sekadar pengakuan tauhid saja, tu dah lepas dah. Menunjukkan bahawa Nabi Yunus AS ni orang yang beriman. Dan dia kata lagi apa lagi? Dia kata subhanaka inni kuntu
minaz zalimin. Perkataan zalim tu kita dah. Allah kata maha suci engkau, sesungguhnya aku zalim. Kenapa Nabi Yunus zalim? Menjadi seorang nabi adalah suatu anugerah atau satu ujian atau apa sebenarnya? Itu pun susah juga lah. Antara anugerah, antara is a curse ke apa. Ada orang Mak Saleh suka kan is a curse kan. Okay. Tak, jadi nabi ni anugerah lah. Anugerah Allah SWT. Bukan salah orang boleh jadi nabi. Tak ada orang yang tiba-tiba dia jadi nabi dia kata dia tolak. Tetapi dia bukan satu yang sangat menggembirakan. Pasal dia adalah satu task. Satu orang kata satu tugas. Satu tugas yang perlu dilaksanakan. Dan tak ada seorang nabi pun menolak diri dia untuk jadi seorang nabi. Maka apabila dia lantik jadi nabi, dia akan buat. Nabi Yunus pun sama, dia jadi nabi. Jadi nabi pangkat dia tak samalah. Syurga dia syurga tertinggi. Syurga tertinggi kita pun tetap takkan sama dengan syurga tertinggi dia. Nama sama-sama Firdaus, tetapi Firdaus bezalah. Hotel sama-sama 5 bintang tapi 5 bintang beza. Dia macam itulah. Kita boleh fahamkan perkara tersebut kan. Jadi dalam zaman kita pun kita boleh fikir perkara tersebut. Dan tapi still Allah kata itu, jadi dia kata zalim sebab dia ada peluang untuk masuk syurga, dia ada peluang macam mana pun seorang nabi akan masuk syurga, tetapi tiba-tiba dia lari daripada kaumnya, maka dia telah zalim. Dia telah kurangkan hak Allah. Iaitu hak Allah dan dia kurangkan hak orang lain, hak kaum lain. Zalim tu kurangkan hak. Sama dia kurangkan hak dia untuk masuk syurga, tetapi sedangkan dia confirm masuk syurga, dia kurangkan hak Allah dan dia juga mengurangkan hak kaum itu untuk mendapat didikan agama untuk sama-sama dengan dia masuk syurga. So dia kata aku zalim. Aku orang-orang zalim. Dia tak cakap aku zalim diri sendiri je. Macam Nabi Adam AS dia kata apa? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, aku dah zalim diri kami sendiri. Betul, dia tak buat benda, dia tak kacau orang lain. Tapi Nabi Yunus AS tidak. Nabi Yunus AS dia kata aku orang-orang zalim. Dia kata, aku zalimin. Sebab apa? Aku bukan zalim diri aku je. Aku zalim diri aku. Aku zalim Allah. Aku zalim juga kaum aku. Yang sepatutnya mereka ni diberi hak untuk tempoh waktu untuk menerima kebenaran. Jadi kita nampak lihat dalam Quran ni, Allah, pemilihan ayat-ayat itu sesuai dengan keadaan situasi. Nabi Adam dia zalim diri sendiri. Dia bukan zalim diri sendiri, dia zalim diri dia dan isteri dia. Sebab dia kata Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah zalimi diri kami sendiri. Tapi bila Nabi Yunus kata aku orang zalim. Zalim lah. Kalau kita lihat berapa banyak kita ini menzalim orang lain. Orang buat salah kita label. Hari ni makcik ni dia ada satu viral terbaru, makcik ni dia bayar lambat sikit kat kedai. Last orang viral dia, makcik tu lari. Tak lama setengah jam lepas tu makcik tu datang bawa duit sebab dia tak ada duit tukar duit kecil. Dah kita dah zalim. Lepas tu dia tukar balik. Orang yang nak kutuk dia pun kutuk orang lain pula, kutuk orang yang viral. Tapi dah tarik balik dah. Dah terpaksa delete lah, shift delete. Tak apalah, shift delete tu pun kira iman lah. Kira membetulkan kesalahan. Tapi still orang kata nasib dah menjadi bubur. Telajak perahu boleh diundur. Telajak kata-kata buruk pada ada. Orang Melayu kata macam tu kan. Kalau kita nak belajar dengan orang tu banyak sangat sebenarnya pengajaran dia. Jadi dia mengaku, dan kedua ialah kenapa doa ini diterima, sebab dia mengaku kelemahan diri. Sebagai orang yang dipilih jadi nabi, sepatutnya dia ada rasa macam kenapa patut aku, takkan Allah nak buat aku macam ni, aku nabi kan. Aku dekat dengan Allah, tak, dia kata macam ni. Tidak langsung terdetik perasaan sombong dalam Nabi Yunus AS. Dia kata dia dah kata aku ni orang zalim lah. Sebab apa? Sebab dia sedar dia buat silap. Dia sebab tu kita lihat kalau menarik doa ni, dia tak sebut pun Allahumma. Kenapa tuan-tuan dia tak sebut Allahumma? Ya Allah. Seolah-olah dia letak tempat dia diri ni, aku tak layak minta dah sebab aku zalim. Mana ada Allahumma? Tak ada. Allahumma firli. Tak ada. Allahumma tak ada. Dia terus cakap Rabbi, Tuhanku. Bila kata Tuhan aku, maksudnya aku ni hamba lah. Your master. I'm a slave. Ya, aku hamba, aku sedar. Kalau kau kurung aku ni sampai bila-bila pun kau kurung lah. Tapi aku hamba. At least terima aku masuk syurga. Dia tak sangka. Dia bukan minta dikeluarkan daripada perut ikan paus tu. Sebab dia tak sangka pun, dia tak tahu pun Allah akan keluarkan. Dia cuma, at least kalau dia mati pun Allah terima dia ke akhirat lah. Sekurang-kurangnya macam tu. Ya Allah, Rabbi, aku ni apa? Tuhanku, aku ni apa? Kuntu minal zalimin. Inni subhanaka, maha suci engkau. Ini sesungguhnya aku telah terdiri daripada orang-orang yang zalim. Minal zalimin. Bukan sekadar orang zalim. Masuk daripada orang-orang zalim. Siapa orang-orang zalim tuan? Firaun, Haman, orang-orang zalim.
orang-orang yang confirm zalim. Dia kata aku ni termasuk dulu tadi aku dah termasuk daripada orang yang zalim. Sama macam orang-orang zalim. Dia letak diri dia setaraf dengan orang-orang zalim yang lain. Mana ada orang buat macam tu? Siapa zalim dalam Quran? Firaun lah. Orang-orang yang sebenarnya Nabi Yunus tak pernah bunuh orang pun. Kita dapat lihat perkara tersebut. Jadi bila kita nak berdoa pada Allah SWT ni, kita katakan jangan langsung ada perasaan sombong, jangan syirikkan Allah, jangan sombong, jangan rasa macam aku masih ada boleh usaha lagi. Jadi kita rasa macam tu, Allah kata tak apa, bagi usaha dulu. Macam kita kata sebelum ni. Sebab kita masih ada rasa macam sombong untuk meminta daripada Allah SWT. Dan juga sebab itu kalau kita buat kesimpulan, kalau kita dapat lihat bahawa Nabi SAW sendiri kata, berdasarkan satu hadis, maksud dia, doa Nabi Yunus ketika baginda berdoa dalam perut ikan paus ni, sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah daripada orang yang menganiaya diri sendiri. Maka sesungguhnya, kata Nabi SAW, tak seorang Muslim pun apabila dia berdoa dengannya untuk suatu perkara yang dia nak, masalah ke atau apa yang dia mahu ke, dia doa dengan doa ini, melainkan Allah SWT akan mustajabkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Kita ada masalah, hilang kasut ke apa ke, la ilaha illa anta kuntu minaz zalimin. Betul tak zalim? Ya, 2 minggu lepas, sebulan, tahun lepas ada aku ambil sipar orang lain sebab kasut aku hilang. Lepas tu orang lain pun pernah ambil kasut kita. Itu berangkai-rangkai kan. Sebab apa? Dia start daripada seorang yang hilangkan kasut kita, akhirnya kita ambil kasut orang lain. Oh ya, betul, aku ada buat something. Oh, kereta aku pecah tayar. Oh ya, semalam aku ada buat something. So aku zalim. Aku telah kurangkan hak orang lain. Maka kata Nabi, siapa yang baca doa ini, maka Allah akan mustajabkan doa. Apa sahaja yang dia minta, of course Allah akan makbulkan sesuai dengan apa yang dia nak lah. Sesuai dengan apa yang Allah SWT tahu dia boleh ambil atau tidak. Maka kita boleh jadikanlah tasbih ini sebagai amalan, sebab memang Nabi SAW pun suruh jadikan tasbih ini atau doa ini sebagai amalan. So pengajaran juga kita boleh ambil daripada doa Nabi Yunus ni, jangan kita putus harapan lah. Jangan kita putus asa dengan rahmat Allah SWT. Jangan kita rasa macam, oh sebab dulu aku ni dulu baik, sekarang dia jahat dah, tak apalah, biarlah aku jadi jahat. Aku tak layak jadi hamba Allah SWT. Jangan. Para Nabi buat benda yang besar, tinggalkan kaum ni besar. Bukan kecil-kecil. Ini bukan tinggalkan anak nangis kat rumah seorang-seorang isi jaga, bukan. Ini tinggalkan kaum yang sepatutnya diberi peluang untuk masuk ke syurga. So, bila buat silap, mohon ampun pada Allah, kembali pada Allah SWT. Sebab Allah sendiri kata, Nabi kata seluruh anak Nabi Adam ni dia akan buat silap. Kullu bani Adam khata'. Setiap Bani Adam, Yunus AS pun Bani Adam, kita pun Bani Adam, semua akan buat silap. Bahkan ada hadis yang lebih dahsyat daripada ini, saya bagi tahu lebih kurang dia. Nabi ceritakan satu orang lelaki ni, satu orang manusia ini, dia buat dosa. Dia tiba-tiba dia taubat. Bila dia taubat, okay, everything is fine semua. Lama tak lama betul dia buat balik. Lepas tu dia taubat balik ke Allah SWT. Lama tak lama betul dia buat balik. Lama dia taubat balik ke Allah SWT. Sebab apa? Dia ni bukan apa? Dia bukan orang yang tulis diary, hari Isnin saya nak buat jahat, hari Selasa saya taubat. Bukan macam tu. Minggu depan raya saya taubat lah. Puasa saya taubat. Tak. Dia ni ada kelemahan. Sebagai seorang insan, dia dah tak nak tinggal. Tapi tiba jumpa kawan, tergelincir dia balik. Balik dia menangis balik malam tu seorang-seorang, taubat balik. Dia nafsu yang lawamah, kita katakan, kadang-kadang kanan, kadang-kadang kiri. Apa kata Allah SWT lebih kurang maksud dia? Allah kata, hamba ni tahu aku ni Tuhan yang akan ampunkan dia. Aku ampunkan dia. So buat banyak kali lah Allah kata apa, buatlah apa kau nak buat, aku tetap akan ampunkan kau. Tapi janganlah jadi lesen, oh boleh buat dosa macam ni, syok lah. Tak. Ini untuk orang yang betul-betul ikhlas, hati dia nak berubah. Jadi jadikan hadis ini untuk apa? Untuk berubah. Jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa dengan Allah SWT, sebab Allah SWT tidak pernah berputus asa dengan kita. Selagi mana kita yang sendiri tidak angkat tangan dan pergi daripada Allah SWT. Wallahu a'lam. Jadi apa yang kita nak buat kesimpulan ringkas sebelum kita tutup. Jadi jangan kita risau walaupun kita dah jadi baik ke apa, kita tak sempurna. Kita tak sempurna. Jangan sebab kita nak jadi sempurna, kita tak nak ikut agama. Aku tak nak ikut agama lah. Sebab apa? Aku tak sempurna. Jangan. Kita kena ikut agama betul-betul.
kita buat sekadar yang mampu. Nabi kata bila disuruh satu perkara, buatlah semampu boleh. Bila disuruh tinggalkan satu perkara, tinggalkan terus. Itu Nabi ajar kepada kita. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf. Kalau ada apa yang tersalah, tuan-tuan tinggalkan, tuan-tuan puan-puan tinggalkan. Ambil mana yang manfaat saja, insya-Allah. Kita sambung perbincangan kita dalam sesi berikutnya lah, insya-Allah. Saya kembalikan kepada Coach Ellen dan Coach Asia. Terima kasih. So kita pergi kepada soalan yang pertama, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz daripada HMZ. HMZ ni macam ada travel and tour dulu, saya ingat dulu. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Dalam kisah Nabi Yunus ini, adakah Nabi Yunus dari segi hakikinya, soalan ni selalu banyak hakiki ni, melakukan satu dosa? Apakah para nabi memang berdosa? Para nabi adalah orang-orang yang maksum. Okey. Okey. Silakan Ustaz. Baik. Okey, terima kasih banyak tuan kerana tanya soalan ni. Baik, ni soalan ni popular sebenarnya. Adakah nabi itu berdosa sama ada kecil atau berdosa besar lah. Majoriti ulama mengatakan para nabi dia tak ada dosa kecil. Dosa kecil pun tak ada, apatah lagi dosa besar. Cuma apa yang dia ada adalah buat kesalahan. Kesalahan ni tak semestinya berdosa. Contohnya kalau macam kita tulis buku, kita salah type, itu kesalahan. Tetapi dia tak dosa. Tapi dia bagi kesan tak? Yes, dia akan bagi kesan. Kesan dia akan menyebabkan maklumat salah. Contoh misal dia salah ambil maklumat, kita tulis buku, kita letak satu maklumat salah. Adakah kita berdosa buat perkara tersebut? Tidak. Sebab kenapa kita katakan Nabi Yunus AS ini tidak berdosa? Sebab dia telah sampaikan apa yang Allah telah sampaikan. Dan dalam Quran sendiri Allah kata para nabi tidak dibebani dengan apa yang kaum dia buat. Mereka tidak dibebani. Kalau kaum dia tak beriman, dan dia tak beriman. So masalahnya sekarang bukan Nabi Yunus AS Nabi Yunus AS tidak menyampaikan, dia dah sampaikan. Jadi dia tolak. So dia boleh pergi. Tak ada masalah. Cumanya dalam kes Nabi Yunus ni Allah tak nak dia pergi. Bila Allah tak nak dia pergi, so Allah nak suruh dia kembalilah maksudnya. Allah nak suruh dia kembali, maka dia dihukum. Sebab Allah tahu apa ada dalam hati, apa yang berlaku pada kaum ni. Allah tahu bahawa kaum ni ada potensi. Mungkin ketika itu tiada ada nabi lain yang hendak diasiskan untuk jaga kaum ni, maka Nabi Yunus ni kena balik kat kaum dia. Kita pun tak tahu apa jadi selepas tu, adakah dia kembali ke wallahu alam, tapi Allah bagi tahu dia ada kaum yang ramai lepas tu. Kaum ni jadi ramai. Barangkali kemungkinan besar dia kembalilah kepada kaum dia sebab Allah kembalikan dia kat pantai tu. Dan kita katakan kesalahan tak semestinya dosa. Des, memang para nabi dia memang orang-orang yang maksum. Sebab apa yang dia buat bukan maksiat. Dia kalau dia maksiat ni, dia berzina, maksiat. Kalau dia macam minum arak, dia maksiat. Kalau dalam Bible ada minum arak, Nabi Nuh minum arak, Nabi Lut berzina dengan anak dia sendiri. Para nabi versi Islam tak ada. Cuma dia buat kesilapan sebab Allah nak tunjuk dia manusia. Ada perasaan marah. Sebab ni Allah nak ajar Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi pun ada perasaan marah. Sahabat ada perasaan marah. Kita pun ada perasaan marah. Orang tak nak terima kita. Kita belajar agama, tuan-tuan balik cuba cerita sikit kat kaum keluarga. Mesti ada yang macam, dalim lah kau sekarang. Dia ada kata-kata yang macam tu. Kawan saya, dia nak start belajar nak semayang. Orang tahu dia pergi ke bawah daripada office tu. Dia turun ke bawah. Kat bawah tu tak ada benda lain. Ada surau je. Orang tanya, kenapa nak pergi surau? Kenapa nak pergi bawah? Ada apa kat bawah? Aku nak pergi toilet lah. Mana ada toilet kat bawah? Orang akan usik. Sebab apa? Sebab manusia nak berubah. Tetapi daripada keadaan Nabi Yunus AS ni, dia bukan melakukan dosa, hanya kesilapan kecil. Tetapi kesilapan kecil di sisi seorang Nabi agak besar lah. Tetapi tak mendatangkan dosa, tetapi dia kena kembali. Dia kembali kepada tugas asal. Contoh macam Nabi SAW juga pernah membuat kesilapan. Misal dalam kes bab yang nak mendembungakan tamar tu. Nabi kata biarkanlah tamar ni tak payah debungakan. Sebab orang-orang dekat Madinah mereka debungakan, mereka gabungkan, mereka kahwinkan, maka buah lagi besar. Tapi Nabi buat kesilapan dari segi dunia, dan itu tak kira sebagai dosa. Macam Nabi tertinggal rakaat. Sengaja tinggal rakaat dosa. Tapi tak sengaja tinggal, maka dia tak dikira dosa. Kenapa dia tak kira dosa? Sebab Allah tak nak terima dia dosa lah. Allah cuma anggap sebagai kesalahan. Itu kita dapat lihat bahawa soal dosa pahala ni dia bawah penghisaban Allah SWT. Allah nak tengok dia ni buat kenapa dia tinggalkan. Nabi Yunus tinggalkan sebab dia memang benci kaum dia ke, atau dia pergi sebab keadaan dia tengah marah. Dan perkara-perkara yang tengah marah, bahkan ada ulama pun kata bila tengah marah sangat
sampai menghilangkan akal, dia jatuhkan talak pun tak jatuh. Ada setengah mazhab Syafi'i tak boleh lah. Mazhab Syafi'i jatuh lah. So, jangan main-main lah. Tapi ni kira macam marah sangat. Jadi sebab tu pada Nabi Yunus AS tidak dikira. Sebab apa? Dia bukan maksiat. Dia cuma menunjukkan, meraihkan dia sebagai manusia. Ada buat silap sebab dia marah. Marah kerana Allah. Sebab orang tu tak nak terima benda yang baik. Dan memang Allah datangkan azab kepada kaum dia. Cuma Allah angkat balik azab tu sebab mereka bertaubat. Jadi apa yang Nabi Yunus buat dengan apa yang Allah buat sinonim pun. Memang mereka layak untuk diterima azab. Tapi ada benda yang Nabi Yunus tak tahu, yang mereka taubat kepada Allah SWT. Yang tu beyond apa yang ada pada Nabi Yunus AS, sebab dia bukan Tuhan. Dia hanya manusia yang diberi wahyu. Wallahu a'lam. Okey. Ada soalan. Ustaz boleh tolong jelaskan, pertama, apakah mengurangkan hak Allah, apakah mengurangkan hak kita? Okey. Bila kata zalim ni letakkan satu benda tak betul pada tempat dia. Bila kata mengurangkan hak Allah, Allah itu sepatutnya disembah. Allah itu sepatutnya diibadahkan. Allah itu sepatutnya tidak boleh disyirikkan. Maka apabila dia mengurangkan hak Allah, antara hak Allah, kalau kita kata dari segi Nabi Yunus AS ni, Allah perintahkan dia untuk menyampaikan risalah. Supaya apa risalah sampai? Supaya orang akan sembah Allah. Tetapi apabila risalah tak sampai, risalah tidak diteruskan, maka orang lari dari agama, maka kurang orang yang menyembah Allah SWT. Allah tak suka ramai orang masuk neraka. Bukan kata Allah kurang pun kalau mereka tak sembah Allah. Tak ada, Allah sama je. Tetapi Allah nak bagi peluang lebih kepada manusia. Tu Allah nak ajar kepada pendakwah. Itu mengurangkan hak Allah. Maksudnya tak semayang, kurang hak Allah. Kita tak sampaikan dakwah, kita label dia cepat sangat, kita dah kurangkan hak Allah. Kurangkan orang masuk syurga. Sebab apa? Itu sebenarnya hak Allah. Hak syurga neraka hak Allah. Allah yang masuk. Aku nak bagi dalam masuk neraka, itu aku. Aku yang nak buat, Allah nak buat. Tapi kita jangan buat kerja tu Tuhan. Itu kurangkan hak Allah. Itu antaranya. Kalau kita mengurangkan hak kita adalah untuk menjadi hamba Allah supaya kita dapat sembah Allah, supaya Allah sayang kita, supaya kita dapat syurga. Itu hak kita. Rugi kalau kita dapat ada satu Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, dia nak bagi kita everything, dia nak bagi kita segala-galanya, tapi kita tak nak ambil hak kita tu. Macam kita tahu kan, ramai orang kata kan, kalau macam kerajaan bagi ni ke benefit misalnya. Hak kita tu, hak rakyat tu, pergilah minta. Oh, berebut semua nak minta. Bukan ASD. Bukan ASD, satu ni baru ni KWSP. Itu hak kita tu, desak kerajaan dan sebagainya, dan kita ambil. Kalau hak duniawi kita berebut, tentu saja hak kita untuk jadi hamba Allah, hak untuk kita jadi masuk syurga, kita sembah Allah SWT bukan untuk bagi benefit ke Allah. Kita sembah Allah SWT, benefit dia, faedah dia balik pada kita. So rugilah kalau kita zalim diri kita sendiri. Wallahu. Sebab tu ulama kata dia ada sahabat kabir, dia ada saghir, ada yang besar, ada yang saghir. Tapi di sisi Allah tetap dia lebih dari kita lah. Kabir ke saghir ke, kita tak sampai dia orang lah. Tapi still dia ada kelemahan-kelemahan. Ada yang mabuk pun. Tengah perang dan Nabi cerita kan, satu orang ni yang dia asyik mabuk je. Sampai kat orang pukul dengan sipar apa semua, nak hukum kan, kena hukum. Lepas tu Nabi kata, diorang sebut, ini perangai ni memang tak boleh berubah, ada orang marah pun. Lalu Nabi kata, dia tu lebih mulia daripada kau. Maksudnya macam tu orang kata. Sebab dia punya hati dia kena Islam. Tapi mabuk-mabuk nak macam mana orang Arab kuat mabuk. So itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.